Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada anda semua. Bertemu kembali bersama dengan saya Pak Su, CTC.fm, tvctc.fm. Kali ini live bersama dengan segmen bicara teknikal bersama dengan Cikgu Hasran Hashim ataupun Nastrio Effect. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa bila segmen macam ni, kami dari pihak CTC ingin mengingatkan kepada anda semua, hari ini 1771. Okey, kematian ada 4. Jadi kluster penambahan di Kuala Lumpur. Wow, amazing. Amazing cikgu. Kadang-kadang saya rasa agak gerun. Kuala Lumpur pertama, kedua Selangor 503, kemudian diikuti Sabah. Makin lama makin banyak. Walaupun kita tahu banyak kluster yang terkumpul, kilang, tapak pembinaan, tembok, tapi masih ada lagi yang curi-curi keluar untuk saya pun tak faham sebenarnya. Just tinggal duduk 2 minggu dalam tu, makanan diberikan, kan? Apa saja nak beli semua dah akan berada di pagar, so tak payah keluar lah sepatutnya. Kita jaga SOP. Sampai bila? Kan kita nak catat sampai angka ke berapa? Kan, walaupun kita tahu dah ada vaksin ke apa ke, belum sampai lagi. Januari pertengahan. Itu pun kalau sampai. Baik, alhamdulillah. Hari ini episod 168 teknikal bersama Cikgu Lan, 15 Disember 2020. Dan sama-sama kita ikuti. Jangan lupa share lah. Rakan-rakan kita yang di luar sana yang mungkin BBMA, dia meminati BBMA yang tapi tak tahu kat mana arah tuju untuk mengetahui tentang perjalanan teknikal BBMA ni, kita kongsikan untuk sama-sama mereka juga dapat ilmu yang anda dapat malam ini. Dan pastinya ilmu yang keluar pada setiap segmen dia merupakan dalam perbincangan. Tip tu dia keluar tak ada, okey saya nak bagi tip, tak, dia akan keluar bagai macam tu je. So sebelum kita mulakan cikgu, saya pergi ke ruang komen dulu boleh? Silakan. Saya nak menyapa rakan-rakan kita ni. McCarimal Almond. Mantap, baik. Okey, banyak soalan nak tanya. Apa soalan tu? Dekat bawah-bawah ni pun dah banyak ni. Okey, Tuan Jaafar, assalam Cikgu Hasran Hashim, Pak Su, warga CTC. Besi kuning dalam proses momentum di H4, minta sedikit tip lah. Okey, boleh, tak ada masalah. AUD Cikgu, daripada Nyoman Sugiana. Ni daripada mana ni Nyoman? Kemudian Gold. Okey, Muhammad Akil, Muhammad Zamani, Assalamualaikum Cikgu Lan, DJ Pak Su, semua kru CTC, Happy Forex, macam mana dengan NCAT, insyaAllah ada kelapangan si sampainya. Assalamualaikum Cikgu Lan, Pak Su, semoga sihat selalu, daripada Abdul Aziz di Brunei Darussalam. Okey, nak belajar pasal EURCHF lah Cikgu. Okey. Tengah floating ke tu? Jojo assalam Cikgu Lan, Pak Su, semoga sihat dan mati selalu hendaknya. Alhamdulillah, amin. Syahrul, Assalamualaikum buat Pak Su, boy Cikgu Lan, semoga sentiasa dimurahkan rezeki, amin. Ya Allah, terima kasih doa anda. Assalamualaikum Cikgu Lan dan juga Pak Su, daripada Muhammad Ruhaifi Effect. Okey, Fiz, salam Cikgu, nak request EJ, InsyaAllah ya, Fiz. Kemudian kita ada Tan Chuan, okey, pencerahan Bitcoin XRP. Okey, Cikgu dah start dah 2 minggu direct kan. Azri Azman, Assalamualaikum Cikgu Lan, Pak Su, segmen ini terbaik. Aziz album kasih, Assalamualaikum Cikgu Lan, Pak Su, boy semoga sihat. Terima kasih atas kefahaman BBMA. Alhamdulillah semakin terang mata menatap. Wah, ini saya suka Cikgu. Kan segmen ini membantu mereka. Okey, ABFX, Assalamualaikum Cikgu. Nur Azmi Narullah, ni sentiasa lah Cikgu Lan, DJ Pak Su dan juga Boboy. Ahmad Hakim, Muhammad Amin, salam Pak Su, Cikgu.
bila nak santai di USJ Bila cikgu nak pergi USJ? Kita minum kena cappuccino. Okey, Hazli Harun, salam Cikgu Lan, Pak Su, Boboy. Semoga kita semua dalam rahmat dan perlindungan Allah. Amin. Muhammad Rafi, salam Cikgu, Pak Su, re-entry Daily Goal. Astri Effect Trader, Asti Cikgu daripada Indonesia. Wow, thank you, terima kasih Asti. Pak Su doakan anda juga akan terus konsisten dengan profit anda. Kemudian kita ada Abi Adam, kita ada Adib Rahimi, dia bertanyakan tentang EU. Contohnya EU 1-2 minggu lepas berkenaan dengan re-entry di Daily H4. Okey, boleh. Faiz Kesatria, ada Kamin First, ada Suhaimi Cik Mat, ada. Ni kan kalau aku baca sampai kesudah tak habis ni. Cikgu kan lama tak dengar cikgu dan DJ Pasu promote tentang Yong Tau Fu. Ya dah. Terlupa lah, ya Allah. Ya Allah. Okey, Azral Aziz. InsyaAllah ni siapa ni? Yang ini Mr. Izzuddin, patutlah dia selalu ikut kita. Dia tahu tentang Yong Tau Fu An-Nur. InsyaAllah minggu hadapan. Kemudian kita ada One Effect, Mandins, kita ada Abidam. Ini dah lama ni orang yang duduk dekat River Bambu ni. Sukri Sufian Suri, River Bambu, Sungai Buloh. River Bambu. Dia pun dah main Luno dah. Dia minta penerangan Luno ni. Okey. Asmi, Mustang, Efek, Syukur Muhammad. Okey, alhamdulillah selesai. Ni round kedua, saya tak baca dah komen ni kecuali persoalan. Okey cikgu, tanpa buang masa cikgu. Saya pun tak nak lah mukadimah banyak-banyak. Saya nak terus kepada cikgu je. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih pada warga kerja City.fm, Pak Su, DJ dan Boboy. Abang teknikal kita tu. Alright tuan-tuan. Malam ni alhamdulillah malam ke yang 168. Wahid 6 berapa? 6 8 Samania. Sekejap 168 tuan-tuan dah 4 tahun sekejap. 168 4 tahun. Ya betul. So bagaimana tuan-tuan punya training minggu ni? Dan saya tuan-tuan pada bulan 12 ni memang bulan saya senyap. Setelah daripada bulan 8, 9, 10 dan 11 tuan-tuan 4 bulan berturut-turut saya buat group support yang mana saya akan cuba menjawab sebarang persoalan mengenai BBME. Selagi saya boleh jawab, saya jawab setiap hari termasuk satu Ahad. Tak boleh tulis, saya dokong baby saya bagi video. Saya jawab juga. Dan saya memang menunggu soalan-soalan yang mencabar sebenarnya tuan-tuan. Saya nak tahu soalan tu, alhamdulillah dapat dijawab. Dan bulan 12 ni rehat dulu. Dan insya-Allah akan saya teruskan jika ada kekuatan kan. Untuk nak sama pada bulan 1 sebab bila dah rehat ni kan dia nak mula macam malas. Macam malas. Maknanya cikgu dah start 2 minggu ni bermalas-malasan ni. Dan sebelum saya terlupa kalau katakan saya dah terus bercerita habis memang dah. Habis. Okay. Tirai 2020 meniti senja. Banyak peristiwa suka dan duka. Besi kuning yang ditunggu bergerak manja. Tunggu meledak bagai bom jangka. Dia sekarang ni manja-manja dulu lah. Dia sekarang nak belum lagi lah. Okey. Yang peminat gol anda kena ingat Saya dah start buy masa tu. Alhamdulillah dah mula membiru tapi ciput jelah. Dan jangkakan pergerakan besar berlaku dan saya dah pun mula di Yemen di gold saya dah start buy dan juga saya telah mula membeli gold physical. Dan saya nampak setup cantik. InsyaAllah. Alright. Saya tengok geram tadi tuan-tuan. Cikgu tunjuk pula dengan saya. Allahu Akbar. Simpanan call buat koleksi untuk anak-anak lah. Alright tuan-tuan. Apa yang saya nak kongsikan pada malam ni, macam biasa saya nak recap sedikit tentang kripto. Okay. Apa yang tuan-tuan nampak di depan mata masing-masing tuan-tuan. Tuan-tuan nampak 4 kotak. Di sini tuan-tuan saya gunakan tradingview.com. Dan nilai yang tuan-tuan nampak itu adalah nilai, contohnya ni Bitcoin. Okay, saya letak BTC MYR yang dinilaikan dalam ringgit Malaysia, calculated dari TradingView itu sendiri. Baik.
Dan tuan-tuan, nilai sekarang, nilai semasa satu Bitcoin adalah 78,287. Satu benda tuan-tuan kena ingat, harga kripto ni tuan-tuan adalah bukan barang kawalan. Jadi kalau tuan-tuan melihat beberapa contoh di Luno, di di Tokenize atau di mana-mana, memang ada sedikit perbezaan sebab dia bukan dikawal. Jadi masing-masing broker atau company meletakkan harga yang mana terbaik kepada pertimbangan masing-masing. Betul. Tapi tuan-tuan, saya lebih kepada bentuk chart. Okey, dan tuan-tuan, apa yang sedang berlaku di Bitcoin yang mana tuan-tuan lihat di time frame 4 jam. Okey tuan-tuan, saya ni trader yang mengambil kesempatan ataupun peluang untuk mencari sedikit profit daripada setup yang saya yakini untuk mampu memberikan kita sedikit income. Okey, apabila kita rujuk kepada Bitcoin, kepada Ethereum, kepada Litecoin, kepada XRP tuan-tuan, ini adalah 4 kripto atau 4 token yang sememangnya didagangkan atau diberi kelulusan oleh pihak Malaysia melalui Security Commission kepada 3 company, iaitu Luno, Tokenize dan Synergy di Malaysia tuan-tuan, yang mana ia adalah suatu platform yang patuh syariah, yang mana ia tidak ada sebarang leverage. Maksudnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak beli satu unit contohnya XRP, sekarang sekitar RM1.89 tuan-tuan, dan tuan-tuan, XRP sekarang memang kita nampak untuk nak jatuh dan terus jatuh selepas yang membuat satu bentuk candle yang kuat untuk naik, nama dia momentum buy di monthly, dan sekarang kita jangka jatuh. Sebab tuan-tuan, antara yang menyebabkan jatuhnya XRP ni tuan-tuan, walaupun dia murah sekarang 189, ada kata bang saya nak beli, sabar, dia belum habis jatuh lagi, dia sabar. Jauh nak jatuh lagi. Sabar. Okay. Kenapa tuan-tuan? Dulu saya tak ada ilmu membaca chart, jadi bila jatuh macam ni orang kata bang, okey bang buy, dia kata jatuh, okey buy lagi, jatuh buy lagi. Saya kata sampai bila aku nak buy? Okey. Dan saya tanya dia, kalau kau orang buy, bukannya kau orang banyak duit pun? Betul. Kan 2-3 kali buy dah habis, lepas tu dia jatuh lagi. Macam mana? Tengok aje. Dan saya tanya, kalau buy, mana hujung dia? At least tahu jangkaan? Tak tahu. Jadi tuan-tuan, bila kita tak ada ilmu, kita akan membuang masa dan kita akan meletakkan margin bukan pada tempat dan waktu yang sesuai. Itu masalah dia. Jadi apa yang berlaku pada XRP spesifik tuan-tuan adalah sebab ada isu airdrop. Airdrop iaitu di mana kalau tuan-tuan ada contoh 1000 XRP, tuan-tuan akan dapat percuma 1000 XRP tapi mengikut broker, sebab tak semua broker yang ada. Di Malaysia betul. Luno tak ada, Tokenize tak ada, tapi di luar sana banyak adalah, right? Dan itu yang menyebabkan bila contohnya dalam market ada 1000, lepas tu ketika bertambah lagi 1000, bermaksud penawaran di banyak, so harga akan jatuh dan jatuh. Dan kalau saya rujuk kepada time frame ni tuan-tuan, di 4 jam memang kita nampak jauh lah jatuh lah. Di mana jauhnya? Okey, ni bila kita ada ilmu kita boleh buat jangkaan. Okey, sekarang tuan-tuan, saya besarkan, saya klik kepada kotak ni dan saya lihat kepada bacaan monthly, kita akan nampak tuan-tuan di sini ada satu candle yang menyatakan bahawa ini adalah candle momentum buy di monthly. Bermaksud dalam ilmu BBB, bila ada bacaan momentum akan diikuti dengan re-entry. Jadi yang tuan-tuan nampak jatuh di tampil 4 jam ni tuan-tuan adalah jatuhan untuk mencari setup re-entry buy di monthly. Dan kalau kita nak tengok zone yang rasa macam agak-agak kat mana tu dia punya harga tu, kita boleh pergi kepada weekly. Dan saya rasa ramai tahu, saya ni seorang trader yang sukakan suatu setup nama dia MHV, market hilang volume. Tuan-tuan, nak mahir benda ni pun makan tahun. Dulu saya tengok, saya main orang kata main gedabak, main bagi je, memang banyak salahnya. Tapi sekarang alhamdulillah, bila dah selalu buat, jadi kesilapan tu semakin lama semakin kurang. Ada silapnya, tapi kita tahu di mana kita silap. Semakin lama macam pisau tu, kita asah dan asah, semakin lama semakin tajam. Kalau kita tak asah, dia tumpul. Jadi kita tak boleh digunakan. Sama dengan ilmu, kita kena buat selalu. Saya tuan-tuan, walaupun saya dah lebih 6 tahun menggunakan BBMA, alhamdulillah so far every single day saya tak lepas daripada market.
Sabtu Ahad sekalipun, sebab kripto dia running 24 jam, bukan 5 hari tapi 7 hari, tak berhenti. So basically tuan-tuan, kalau kita rujuk pada kat sini, jangkaan based on harga semasa, saya menunggu harga jatuh di bawah paras RM1.35 untuk saya mula mencari peluang buy. Dan sekarang baru RM1.90, maka perjalanan masih jauh. Saya hold, dan sebelum ni memang saya ada buat pembelian tuan-tuan. Saya ada nyatakan dekat saya punya wall. Saya ada buat pembelian untuk Litecoin. Alhamdulillah, saya beli sekitar dalam 306. Saya jual dalam 340 something, 340. So adalah sikit profit, dan saya dah TP ambil profit tuan-tuan. Dan bentuk-bentuk tuan-tuan nampak kat sini, Litecoin bentuk dia 4 jam, sama macam dengan Ethereum, sama macam Bitcoin tuan-tuan. Ini adalah tanda-tanda yang ini adalah bentuk-bentuk market hilang volume. Pasal apa? Pasal dah ada candle yang echo, dia hampir sentuh atau disentuh, tetapi dia tuan-tuan, market kalau nak pusing dia naik, tapi dia touch sikit, lepas tu dia buat echo, tu dia reverse. Itu ya. Saya nampak bentuk tuan dah clear dah. Okey, nak pusing ni. Cuma bila dia nak pusing tuan, dia akan ambil masa lah. Masa tu kita akan goyang. Alamak, kau ni nak naik ke nak jatuh? Jadi tuan-tuan, benda ni perlukan latihan. Saya sendiri, saya nampak dia nak jatuh sebab ini kawasan puncak. Tetapi saya tidak boleh menidakkan kalau berlaku bacaan momentum buy di 4 jam. Bermaksud bacaan saya adalah silap. Jadi saya perlu tahu di mana saya silap. Tapi tuan-tuan, bila tuan-tuan selalu entry di kawasan-kawasan market hilang volume sell, tuan-tuan entry di kawasan sempadan tersebut. Bermaksud kalau kita rasa okey, ni kita nak sell, kalau dia naik tuan-tuan, bermaksud kalau kita cut loss yang minimum, kecil. Jadi risiko dia rendah. Itu sebab saya selalu cari zone market hilang volume. So untuk tempoh masa 1-2 minggu ni, saya rasa saya nak rehat trading crypto sebab saya nampak dia nak jatuh. So at least tuan-tuan, pergerakan di 4 jam ni dia memerlukan pergerakan dalam masa seminggu. Jadi bermula hari ni, dan saya biarkan dia bergerak untuk jatuh, dan saya menunggu untuk setup di monthly sebenarnya. So saya tarik balik dulu cerita pasal crypto, dan saya withdraw dulu apa ada dalam broker tu, saya letak dalam saya punya account bank, that's it, dan saya fokus benda-benda lain pula. Jadi tuan-tuan, bila kita faham benda ni, kita nampak okey, ni peluang ada kat sini, okey peluang ni dah habis, kita pergi peluang tempat lain pula. Peluang tuan-tuan tetap ada. Jangan risau, nampak tak? Kalau tengok yang mula-mula tadi, segmen tadi, Pak An pun cakap banyak peluang, kenapa perlu target satu je? Yes, kan? Banyak kek kat luar tu. Tapi kita perlu ilmu lah. Apa-apa pun ilmu nombor satu. Yes. Jadi bagi sesiapa yang baru saja sebentar tadi menonton M-Trading punya session, yang mana dia ada bercerita pasal apa? Pasal Doujun. Sebenarnya tu saya pun layan juga benda tu. Wow. Cuma saya tak aku cerita pun tak tanya, saya tak cerita lah. Okay. Sebab ada yang tanya. Sebab kalau betul nampak ke depan ni, okay, saya sentuhan, saya kalau siapa kenal, saya adalah bukan trader scalping atau scalpers. Sebab saya penat. Saya nak tunggu setup besar, dan saya masuk tuan-tuan, dan saya hold untuk tempoh beberapa hari atau mungkin seminggu. Bila dapat ratus-ratus pip, TP lah. Dan saya akan ulang benda yang sama tuan-tuan, non-stop. Itu sebab tuan-tuan, kita boleh konsisten dengan syarat kita mampu untuk membuat profit yang berulang-ulang. Jadi bila tuan-tuan nak mulakan, jangan target profit besar-besar, tapi target time frame besar. Target time frame besar. Tuan-tuan, bila berlaku time frame besar, setup tu dia jarang-jarang berlaku. Bila dia bergerak, dia nak buat sekali lagi time frame besar, dia memerlukan perjalanan yang lama. Okay. Saya ambil contoh simple daripada kefahaman re-entry. Tuan-tuan, re-entry dalam BBME adalah definisi adalah candle, ni ikut definisi buku adalah candle yang berjaya menyentuh garisan MA5 ataupun MA10. Okay, fine. Ada ketikanya dia sentuh basuh, ada ketikanya tidak. That one is okay, tak ada masalah, sebab sebenarnya that's the real world. Tapi yang saya seronok sangat, ilmu yang saya dapat, ilmu yang kita dapat daripada Cikgu Omar dan juga Cikgu Rohai, thanks to both of them. Memang kita nak bogit dia orang. Yang mana tuan-tuan, bila kita pastikan bahawa dia ada mengatakan bahawa MA5 dan MA10
Bermaksud bila kita nak bercakap pasal re-entry, nak atau tidak tuan-tuan Pak Su, kita mesti bercakap tentang perjalanan 5 candle. Okay. MA5. Jadi kalau saya menggunakan H1, bermaksud dia boleh berlaku minimum setiap 5 jam satu hari. Jadi ada berkata 5 jam bermaksud boleh berlaku sampai 4 kali. Tuan-tuan, dia kalau banyak lagi bahaya. Sebab kita tak tahu yang manakah yang paling tepat. Itulah yang kita selalu terkena. Jadi saya mengambil kira bilangan candle, 5 candle ni dengan jarak masa yang panjang. Contohnya apabila ia berlaku di daily, bermaksud dia boleh berlaku seminggu sekali saja. Jadi saya dah tahu dah Pak Su, kalau ada saya entry hari ni, dia akan valid sampai minggu depan. Sebab minggu depan dia akan keluar lagi. Nampak tak? That's why entry tu kuat sangat. Dan ada ketikanya kalau weekly Pak Su, kita masuk minggu ni, dia lagi 5 minggu dia keluar lagi sekali. Jadi jarak nak daripada minggu ni ke minggu yang akan minggu seterusnya Pak Su, 4 ke 5 minggu, entry kita tu memang betul. Hold je lah. Itu sebab bila kita berantai tiap besar tuan-tuan, memang kita kuat, tapi kita kena sabar. Sebab nak dapat setup tu, at least 5 candle kalau minggu, 5 minggu. Kalau hari, 5 hari. Tapi bila dapat, janganlah baru 10 pip turun nak TV. Dia nak pergi tuan-tuan, dia ulang balik setup tu. Sebab pergerakan dia minimal 5 baru keluar 1. Itu dia punya kefahaman asas. Kalau tuan-tuan faham tu, masuk market, barulah datang keyakinan. So siapa yang masuk Dow Jones, siapa yang masuk Nasdaq, siapa yang masuk SP 500 tuan-tuan, sebenarnya dia orang sedang berada di mana ada setup-setup cantik sedang berlaku, sedang muncul. Yang mana kalau kita letak Dow Jones tuan-tuan nampak ni secara lalu lepas ni saya nak sentuh gold, jangan risau. Tunggu tuan-tuan nampak sekarang, Pak Su nampak ni garisan EMA 50 yang ni tuan-tuan saya tandakan, dia berada di luar low BB. Inilah setup yang mengatakan bahawa insya-Allah selepas ni akan pergerakan besar akan berlaku dekat Dow Jones. Pergerakan untuk meroket. Timing seorang pun tak tahu tuan-tuan, tapi dia dah bagi tahu. Okey, kau siap kau. Sebab tuan-tuan, sebenarnya bentuk-bentuk macam ni menyatakan bahawa di TF lagi besar ada setup re-entry. Kalau tuan-tuan tak percaya, ni daily saya besarkan kepada weekly, tuan-tuan akan nampak saya besarkan ni. Sebenarnya Pak Su, inilah setup momentum. Ni momentum. Bila ada momentum akan ada re-entry. Dan bila berlaku re-entry di weekly, tuan-tuan, di daily tu kita akan nampak bentuk yang selalunya berlaku adalah, bukan setiap kali, selalunya berlaku adalah apabila garisan EMA 50 berada di luar low BB tuan-tuan, standby lah. Inilah yang saya cuba nak terangkan di mana? Di gold. Sekarang kita cerita di gold. Wah, mana yang tanya pasal gold tadi seronok. Mana pula lah saya letak saya punya gold ni berdegit. Okey tuan-tuan, di gold. Okey. Siapa yang telah buy gold dan ada banyak akaun, saya cadangkan please pegang satu akaun untuk simpan dalam jangka masa panjang. Panjang tu berapa lama? Mungkin berminggu, mungkin berbulan. Kenapa? Ni cerita dia. Mari kita sama-sama dengar. Ada satu hari je. Okey, tuan-tuan. Goal ni kan kalau kita pergi kepada monthly. First, sangat-sangat jelas tuan-tuan, yang berada di monthly adalah satu setup yang jarang-jarang berlaku. Tadi saya baru cerita pasal re-entry. Dan ni tuan-tuan, inilah setup re-entry. Re-entry. Dan Pak Su, saya besarkan ni. Sekejap tuan-tuan saya letak BNB only dan saya besarkan. Okey. Pak Su pun nampak inilah setup re-entry buy. Dan sebelum tu Pak Su pun ada re-entry buy. Dan sebelum tu pun ada re-entry buy. Jadi tuan-tuan, nampak macam baru berlaku. Tuan, ini adalah candle monthly. Satu candle satu bulan. Jadi bila peluang ni ada tuan-tuan, tolonglah jangan lepaskan. Sebab dia bukan datang setiap bulan. Bila dia dah datang, tolonglah ambil. Jadi bila kita nak nampak lebih jelas, saya kecilkan time frame. Saya pergi kepada weekly. Okey tuan-tuan,
kalau tuan notice sebenarnya, apa yang saya cuba kongsikan pada malam ni dan juga malam-malam terdahulu sebenarnya bukan pasal gold, pasal cara membaca candle. Itu saja. Tuan-tuan boleh gunakan ilmu cara membaca candle ni di gold, di silver, di crypto, di Dow Jones, or anywhere. Mana-mana pun As boleh. long ada candle, cara baca sama. Tu sebab saya tak ada masalah nak trade. Sebab saya nampak candle ni, kalau ada setup saya layan, kalau tak ada saya duduk diam lah. So kalau Pak Su nampak betul-betul, bila saya pergi kepada monthly, ni adalah setup re-entry buy, ni juga setup re-entry buy tuan-tuan, dan ni jugalah setup re-entry buy. Okay, sekarang kita kecilkan daripada monthly pergi kepada weekly, dan kita nampak ada persamaan di sini. Apa persamaan tuan-tuan? Tuan-tuan nampak di sini MA50 berada di luar low BB. Yep. Dan sekali lagi Pak Su, nampak tak ni ulangan? Ulang. Jadi tuan-tuan, tu saya kata market sentiasa berulang membuat setup, tetapi dalam tempoh yang berbeza, dalam momentum yang berbeza. Tapi entry tu tuan-tuan tetap ada. Jadi itu yang saya masukkan sebenarnya tuan-tuan. Minggu lepas mungkin ada tak apa clear, tapi saya dah menunggu dah. Walaupun dia kata bang, ini kan momentum sell. Sekejap, saya tandakan tuan-tuan yang merah ni. Betul, tak salah. Ini adalah momentum sell yang merah. Tapi saya tanya sekali lagi, betul ni momentum sell? BB kemar ke kuncup? BB flat tuan-tuan. BB flat. Bila BB flat tuan-tuan, bermaksud dia tengah sideways. Dia tengah buat setup. Ada something kat situ lah. Jadi kita kecilkan kepada daily, apa yang kita nampak? Okey tuan-tuan. Mula-mula, yalah sebelum ini berlaku, saya nampak satu setup. Sebelum tu tuan-tuan, ni please reminded ini sebagai ilmu tambahan lah. Ini yang saya katakan sebagai candle alien. Kenapa alien? Sebab candle ni tuan-tuan, dia tutup dan buka di luar BB. Yang lain ni Pak Su, buka tutup dalam BB, ada buka dalam BB, tutup luar BB. Tapi yang ni pelik, dia sebatang je. Buka kat luar, tutup kat luar. Jadi tuan-tuan, ini adalah sebagai alert. Maknanya cuba kau tengok, ada benda ni. Macam itulah. Jadi ketika tuan-tuan kita tak tahu, masa tu aku nak pilih, at least ada sesuatu yang pelik. Okey, ini bukan pasal gold ini pasal candle. Kalau tuan-tuan nampak kat mana-mana chart sekalipun, tengok apa dia. So jadi bila dia bagi alert, kecilkan time frame, tengok ada tak momentum. Di situ ada perjalanan. Okey, saya tolak tu dulu sebab saya rasa saya dah cerita sebelum ni. Kita tengok di sini, ini clear. Candle yang merah panjang ni Pak Su, ini adalah arah kukuh sell. Bila ada arah kukuh, akan ada re-entry. Bentuk dia tuan-tuan sebiji macam dalam buku. Bila ada re-entry, ada momentum. Bila ada momentum, ada re-entry. Dan tuan-tuan, bila dia jatuh ni, walaupun dia lebih rendah daripada momentum sell, tetapi candle ini adalah candle yang tutup di dalam BB. Maka ini adalah candle market hilang volume buy. Itu yang saya tunggu. Dan tuan-tuan, dia naik. Saya dapat intake ini sebab tuan-tuan, sebab ni adalah pergerakan candle daily. Bila kita buka 4 jam, kita akan nampak entry sini. Saya cuba nak terangkan perjalanan dia. Okey, pada ketika ni Pak Su, ni tuan tepi dulu. Pada ketika ni, dia ada dua kebarangkalian. Tuan-tuan, bila dalam market, kita tidak boleh ada satu decision. Kita ada sekurang-kurang dua lah. Sebab kalau naik, ni bacaan dia. Kalau jatuh, ni bacaan dia. Okay, jadi kita kena ada contingency plan. Jangan letak $1,000 nak buy belasah betul-betul. Kalau dia jatuh macam mana? So kita kena ada contingency plan, backup plan lah, senang bahasa mudah. Alright. Bila kita nampak tuan-tuan, jelas ni nampak arah kukuh buy. Betul. Itu je kalau dia nak naik. Tetapi tuan-tuan, dalam masa yang sama, candle dia juga boleh jadi market hilang volume sell di daily. Sebab apa? Sebab bila saya buka kepada weekly tuan-tuan, kita nampak pada ketika tu dia berada sekitar zone 510 high. Nampak? Jadi di sini ada dua kebarangkalian. That's why pada waktu ni kita kena berhati-hati. Jadi untuk kita nak pastikan berapa jauh dia nak jatuh, okay, saya kecilkan pada 4 jam.
Ni baru kita nampak Pak Zu. Tuan-tuan nampak tengok, dia jatuh. Tidak ada, tuan-tuan, pada ketika ni saya menunggu. Kalau ada baca momentum sell, okey, dia sambung terkejun. Tapi tuan-tuan, tidak ada sebarang bacaan momentum sell. Malah di 4 jam ada extreme buy. Okey, satu benda. Lepas tu extreme buy adalah garisan MA5 di luar BB. Di luar BB. Okey, sekarang extreme buy tuan-tuan di luar low BB. Okey, extreme di time frame H1, kalau ia berlaku, dia adalah muncul selepas perjalanan minimal 5 candle. Bermaksud di H1 dia boleh ada lebih satu kali ekstrim dalam setiap hari. Jadi kalau tuan-tuan menggunakan ekstrim di H1, kena lebih berhati-hati sebab mudah tekan toy. Sebab ekstrim tu boleh berlaku lebih pada satu kali di H1 setiap hari. Itu sebab saya tak baca ke H1. H1 saya cari momentum je, saya tak cari benda lain. Tetapi bila berlaku ekstrim di 4 jam, tuan-tuan, satu hari cuma ada 6 candle di H4. Untuk ekstrim berlaku, dia memerlukan MA5, iaitu 5 candle. Bermaksud satu hari ada 6 candle H4, dan bila ada 5 candle, bermaksud tuan-tuan, dia mampu berlaku di H4 setiap hari sekali. Jadi bila dia berlaku, alert, ada sesuatu ni. Tak ada momentum sell. BP mula kuncup, tuan-tuan nampak Saya tengok di sini, BB mula kuncup, top BB kuncup, low BB kuncup, ada extreme buy. Dan saya lihat di time besar daily, tuan-tuan, ada zone re-entry buy. Saya kata okey, ni memang nak pergi ni atas ni. Jadi nampak tak, bila bentuk ni berlaku, baru kita nampak lebih jelas dan lebih kita yakin yang ini bukan MHV sell, ini adalah arah kukuh buy. Bila ini adalah arah kukuh buy, ini adalah re-entry buy. Jadi bagaimana pula kita nak pastikan bahawa re-entry buy di daily ni adalah valid? Semua re-entry, tuan-tuan, perlu ada validation. Kalau tak ada validation, masak kita nanti. Kita masuk, alamak, gua terkejut. Jadi validation yang kita gunakan untuk di daily adalah bacaan momentum. Jadi bila kita nampak ada satu setup re-entry buy di daily, maka momentumnya di H1 dan BB saya campur, tambah BB mesti kembang. Kalau ada momentum buy, BB tak kembang, so dia akan buat sideways. So saya pergi kepada H1. Sebab apa? H1 momentum buy di H1 dan BB kembang akan validkan re-entry buy di daily. Jadi sebarang entry awal adalah entry yang berisiko. Kenapa berisiko? Kalau tak ada momentum buy, dia jatuh, tuan-tuan kena cut loss. Maknanya kalau ada momentum sell, cut loss. Kalau tuan-tuan nampak ada momentum buy, tuan-tuan hold, itu rezeki masing-masing lah. Sebab dia dah tahu risiko dia. Okay. So pergi cuman, tuan-tuan nampak dan Pak Su nampak dan semua orang boleh nampak, tuan-tuan. Pam. Nampak tak? Ni Pak Su, BB kembang. Top BB kembang ke atas, ada momentum buy, low BB kembang ke bawah. Jadi tuan-tuan, inilah momentum buy. Jadi bila ada macam momentum buy, bagi sesiapa ada entry buy tu, hold sajalah. So perjalanan tu dah clear. Dan sekarang nampak tak, bila ada momentum buy, ni ada re-entry buy. Okay. Nampak tak, sekali lagi ada macam sedikit macam momentum buy. Dan nampak tak, tuan-tuan, bila guna BBMA, mata tu kita ajar untuk jangan hanya pandang 5-10 saja. Tuan-tuan, kita guna 8 garisan. Pastikan minda kita dapat gaulkan semua 8 garisan tu. Maksudnya, tuan-tuan bila tengok baca momentum buy, re-entry buy, mata tu ajar minda tu tengok top BB, tengok EMA, tengok mid BB, tengok low BB. Apa dia tengah buat? Dan tuan-tuan nampak di sini, pada ketika momentum buy, re-entry buy dan ada lagi sedikit macam momentum buy, candle dah mula berada di dalam BB dan juga EMA 50 dah mula berada di bawah mid BB. Dan low BB dan tuan-tuan dah mula menguncup. Tu tandanya kenaikan ni dah lemah. Jadi bila dah lemah, sekarang kita boleh dah start prediction. Kenapa? Sebab bila kita tahu ini adalah re-entry buy di daily dan dia valid, dah valid dan muncul pula di 4 jam ada bacaan momentum buy.
kita dah tahu tuan-tuan, bila ada macam momentum buy dan top BB kembang, low BB kembang juga ni, bila ada macam momentum buy akan diikuti dengan re-entry buy. Itu perjalanan BBMA yang dia dah bagi tahu. Jadi bila ada macam momentum buy akan ada re-entry buy, dan tuan-tuan, re-entry buy sekali lagi, untuk muncul re-entry juga memerlukan minimum candle 5. Besok memang tak lebih daripada 6 candle 4 jam. Memang 6. Jadi untuk muncul re-entry, dia memerlukan perjalanan minima 5 candle. Jadi bila hari ini ada momentum, maka besoklah re-entry dia. So tak payah sibuk-sibuk nak tunggu malam ni nak re-entry. Tak payah, tunggu besok. Besok je, senang kan? Sebab kiraan tu dah ada. Jadi tuan-tuan bila menghafal, tuan-tuan tak nampak benda ni, tapi tuan-tuan faham, ini momentum buy di 4 jam. Dan 4 jam cuma ada 6 candle. Jadi re-entry mampu berlaku setiap minimum 5 candle. Bermaksud besok mampu untuk muncul re-entry buy. Jadi besok bagi sesiapa yang belum lagi ada entry, atau sesiapa yang nak tambah entry, kena ingat bila tambah entry, risiko kena jaga. Jadi risk reward kat situ Alright. So bila ada momentum buy akan ada re-entry buy. Alright. Dan saya besarkan, perhatikan betul-betul. Tuan-tuan nampak bacaan momentum buy. Okey. Tuan-tuan nampak EMA 50 berada di antara top dan mid. Tengok di sini. Ini momentum buy. Ini re-entry buy. Tapi kenapa dia tak kuat naik dan dia jatuh? Ketika dia baca momentum buy dan re-entry buy, tuan-tuan nampak EMA 50 di bawah MACD. Nampak? Tetapi tuan-tuan, berbeza dengan sini. Ini momentum buy. Besok kita jangkakan re-entry buy, tapi EMA 50 di atas MACD. Lain tu. Bila kita pandang ni tuan-tuan, kita tahu dia ni kuat nak naik ni. Kenapa kuat nak naik? Sebab perjalanan daily ni adalah jeng-jeng. Tuan-tuan, ini adalah arah kukuh buy. Ini adalah re-entry buy. Next apa dia? Dalam BBMP Tuan Omar Ali, thanks a lot to him dalam Cikgu Rohi, bila ada baca arah kukuh buy, re-entry buy, next adalah momentum buy. Ni target dia. Bila ada momentum buy, akan ada re-entry buy pula. Tuan-tuan, dia tak pernah berhenti, berjalan je. Sabarlah. Relax lah. Okay. Jadi saya tuan-tuan, saya suka daily. Pasal apa? Sebab saya tengok kena selalu. Saya dah 40 umur lah kan. Saya dah tak larat tuan-tuan. Tuan-tuan yang muda, yang ada tenaga, layan re-entry. Layan. Tapi kena faham risk reward dia. Tengok tambah besar. So, saya tunggu daily tuan-tuan. Jadi ini insyaAllah ini arah kukuh buy, ini re-entry buy. Jadi kita jangkakan untuk muncul bacaan momentum buy. Tuan-tuan, kalau tidak ada bacaan momentum buy, bermaksud ini akan jadi market elam volume sell. Sebab momentum yang akan validkan perjalanan. Okey. Jikalau hari ini hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okey. Katakanlah berlaku muncul momentum buy hari Jumaat. Bermaksud minggu depan tuan-tuan akan ada 5 candle daily. Di antara 5 candle daily tuan-tuan akan muncul satu re-entry, dan re-entry itulah adalah re-entry buy daily selepas berlaku momentum buy. So tu perjalanan dia. Dan apa pula maksudnya jikalau muncul momentum buy di daily? Maksudnya tuan-tuan, jikalau muncul momentum buy di daily, maksudnya adalah re-entry buy di monthly ni solid valid. Itu cerita dia. Solid valid. Kalau valid tuan-tuan, jauh dia terbang. Itu sebab dia kata momentum yang akan validkan perjalanan. Pasal apa? Pasalnya adalah, sekali lagi saya tunjuk di sini. Okey. Macam mana? Kita nampak momentum, akan ada re-entry. Memang kita sell, tapi bila dia jatuh tak ada momentum. Ingat kata-kata Cikgu Omar, bila tak ada momentum, cepat-cepat cabut. Nampak dia naik. Tu cerita dia. Sekarang dia buat arah kukuh buy dan re-entry buy. Jadi kalau dia naik tuan-tuan, 4 jam kita nampak ada kekuatan tadi sebab EMA di atas MACD dan ada macam momentum buy. Tu tanda kuat nak naik tu. Jadi kalau minggu ni tidak ada baca momentum buy, dan kalau katakan alamak dia tutup dalam BB, dia kat sini tuan-tuan, bermaksud kalau tak ada macam momentum buy, maka re-entry buy di monthly dia tak valid. Sebab momentum lah yang akan bawa perjalanan. Dan kenapa saya yakin tuan-tuan? Sebab tuan-tuan nampak tak top BB makin menguncup. Top BB masih menguncup. Dia bila kuncup tuan-tuan, bermaksud momentum tu dah lemah. Contoh tuan-tuan nampak
ni momentum sell, ni re-entry sell, ni market dalam volume buy, ni naik. Sama ada pada ketika tu arah kukuh buy ataupun MACD sell. Tapi bila dia jatuh tuan-tuan, dia jatuh, top ni kuncup. Kalau top ni kembang tuan-tuan, terjunlah dia. Tapi kalau top kuncup, maknanya tak kuat dia nak jatuh lah tu. Top kuncup, yang tuan nampak low BB dah mula menaik sedikit. So kita tengok besok candle. Tuan-tuan, bila candle naik cantik, ini dah macam engulf lah kan. Ini engulf, mana engulf ni kalau siap besok, kalau betul ni engulf, maka dia akan batalkan engulf yang ni, akan matikan engulf ni. Bearish engulf, bullish engulf. Right? So, jadi kalau itu berlaku tuan-tuan, besok insya-Allah tuan-tuan akan nampak low BB ni akan mula makin naik ke atas, top makin ke bawah. Bermaksud semakin menguncup. Bermaksud menunggu saja ketibaan candle momentum buy di daily. Itu yang saya tunggu, dan saya hold sebenarnya position buy, sebab jikalau mau berlaku momentum buy di daily tuan-tuan, valid lah re-entry buy di monthly. Bila berlaku momentum buy di daily, akan ada re-entry buy di daily, saya layer lagi dan terus perjalanan sampai dia habis. Right, itu cerita dia lah. Right, tapi dia makin tambah tadi tu jaga tunjuk. Lagi peluang banyak lah. Lagi ya. InsyaAllah. Okay, gold. Settle gold. GU. Okay. Bagi siapa yang tahu sekarang GU GBP kan, isu pasal Brexit, nak tahu detail fundamental, besok Atok ada. Tanyalah kat dia besok. Okay. Dia akan jawab detail fundamental. Saya cuma hanya mampu untuk berkongsi membaca candle saja. Okay, right. So sekarang cuba kita lihat GU tuan-tuan, memang pair utama. Okay, mata saya macam biasalah. Saya akan tengok di mana weekly, di mana daily, di mana 4 jam. Baik. Okay, kalau kita rujuk tuan-tuan kepada candle di weekly, saya besarkan. Okay, jelas sangat bahawa minggu lepas ini bentuk mudah, bentuk simple macam dalam buku BBMA, iaitu re-entry buy di weekly. Okay, re-entry buy di weekly. Dan tuan-tuan, kita nampak bacaan re-entry buy di weekly, dan kita tahu bila ada bacaan re-entry buy di weekly, maka di daily adalah market hilang volume buy. Nampak tak? Inilah bacaan dia, market hilang volume buy. Tapi dah situasi macam ni tuan-tuan, sehingga sekarang kalau saya besarkan dekat sini 4 jam, nampak saya lihat dekat sini tuan-tuan, tidak ada sebarang candle momentum buy di 4 jam. Jadi candle bergerak di antara garisan low BB di daily dengan garisan top BB di daily. Jadi tuan-tuan, maksud garisan ni, ini dalam situasi-situasi macam ni tuan-tuan, garisan top BB di daily adalah kawasan tertinggi minggu ini, dan garisan low BB di daily kawasan terendah minggu ini. Jadi sekarang paras harga berada di kawasan di antara top dan mid. Jadi tuan-tuan, dan di 4 jam juga di antara top dan mid. Ini adalah zon-zon market hilang volume sell di H4 ataupun re-entry sell di daily. Dan yang akan validkan perjalanan ni adalah momentum sell di H1. Jadi sebarang entry tuan-tuan, jika tuan-tuan entry sekarang ni, bacaan kalau tuan-tuan entry sell because of MACD sell di 4 jam, tuan-tuan punya sell tu harus atau mesti cut loss jika kalau muncul bacaan momentum buy di H4. Kena cut loss Yes. Untuk menyelamatkan akaun anda. Jikalau dia terus jatuh, maka target untuk TP dia tuan-tuan adalah di low PB. Dan untuk perjalanan penuh perjalanan ni, tuan-tuan akan menggunakan H1, sebab H1 adalah full structure untuk perjalanan daripada kawasan terendah. Contoh nak naik terendah di daily ke tertinggi di daily, ataupun 5-10 low di daily ke 5-10 high di daily, full structure-nya ada di mana? Di H1. Jadi kalau saya kecilkan kepada H1, apa saya nampak kat sini? Tuan-tuan, kita nampak bentuk kat sini, tidak nampak ada sebarang bacaan momentum sell di H1. Yang kita nampak macam ada bacaan momentum buy, cuma jangan mudah terkena sebab tuan-tuan ni H1 Tuan-tuan nampak macam momentum buy di H1 dan kena ingat kawasan tertinggi di daily adalah di top BB di H4. So hati-hati kat sini. Dan GBP masih lagi dalam isu Brexit ni. Jadi kalau tuan-tuan rasakan macam 50-50, saya cadangkan beralih angin lah, cari candle yang lebih selesa. Saya ni tuan-tuan
Saya tunjukkan apa yang saya trade lepas tu. Cara saya trade tuan-tuan adalah okey. Saya tuan-tuan, kalau saya nak trade, saya tidak, contohnya tuan-tuan nak trade GU. Saya tengok GU lepas tu, saya tak masuk GU. Saya akan cari suatu currency yang pattern dia sama je. Contoh paling jelas. Okey. Tadi tuan-tuan, apa tengok saya punya wall, saya ada tunjuk AUD/XXX buy. Pasal apa saya confident buy? Sebab pattern ni sama. Jadi saya, okey, sekarang saya buka lepas tu AUD. Tuan-tuan, ni cara. Saya tunjukkan cara. Tuan-tuan nak pilih atau tidak, terpulang. Semua saya tunjukkan segala keputusan saya buat tuan-tuan. Saya mesti tengok keseluruhan pair. Contohnya macam sekarang. Okey, saya buka AUD Canada. Okey, saya nampak ni bacaan dia. Okey, nampak macam bentuk MHV sell, nampak macam bentuk arah kukuh buy. So di 50-50. Kau nak pergi mana ni? Okey, pergi ke AUD CHF dekat daily pun nampak lebih kurang sama. Dia boleh jadi MHV sell di daily, dia boleh jadi arah kukuh buy di daily. Jadi okey, kau nak pergi mana ni? Tetapi bila saya pergi kepada AUD JPY ataupun AJ di daily, sangat jelas tuan-tuan, ni ada bacaan momentum buy. Nampak? Bila ada bacaan momentum buy, akan ada re-entry buy. Jadi sekali lagi di AUD USD, nampak AU tuan-tuan, ada bacaan momentum buy. Bila ada bacaan momentum buy, akan ada re-entry buy. Okey, dan ini adalah Euro AUD. Tuan-tuan, bila kita nampak momentum buy di daily untuk AU, bentuk yang selalunya berlaku adalah, siapa yang selalu tengok bentuk AUD tuan-tuan, ni pattern dia memang ni lah, pattern dia ni tak berubah. Tak berubah lah ni. EA tuan-tuan, kalau AU ada momentum buy, EA ada momentum sell. Jadi AU saya buy, EA saya sell. Itulah kerja dia. Itulah pattern dia. Memang tak berubah tuan-tuan. Jadi bila kita kaji pattern tuan-tuan, saya kaji candle. Kebetulan nama dia ada kena-mengena tentang AUD. Dan bentuk ni mudah nak dibaca. Dan bila saya nampak momentum buy di daily untuk AUD JPY dan AUD USD, dan saya tahu EA tu memang ada momentum sell. Itu yang berlaku. Dan di GA juga tuan-tuan, ada momentum sell, ada re-entry sell. Jadi untuk ACAT dan juga HF, berdasarkan pada momentum yang ada di AJ dan di AU daily, maka saya tahu ini adalah bacaan arah kukuh buy, mencari re-entry buy. Jadi untuk lebih jelas, saya kecilkan kepada 4 jam. Sebab bila berlaku re-entry buy di daily, yang berlaku di 4 jam adalah market hilang volume buy. Itu cerita dia. Tuan-tuan fahamkan bentuk candle, tak kisahlah bentuk pair apa sekalipun, tuan-tuan mahirkan bentuk dia, tuan-tuan dah boleh agak dari tengah buat apa. Itu sebab, satu lagi tuan-tuan, pegang daily. Saya sangat syurkan pegang daily. Tuan-tuan dapat pegang diri tuan-tuan, ini tuan-tuan memang betul untuk hari tu. Janganlah risau. Janganlah risau. Relax je lah. Sebab dia susah nak silap. Susah sebab re-entry berlaku di daily. Sekali lagi, formula re-entry dah tentu ada MA5. Bermaksud sekurang-kurangnya ada 5 candle daily baru berlaku re-entry. Jadi kalau seminggu ada 5 hari, katakanlah istilah hari pertama, maksudnya hari pertama candle kedua hari Selasa, 3, 4 dan 5. Jadi antara 5 hari tuan-tuan, dah tentu ada satu setup berbentuk re-entry di daily. Macam itu je. Okey. Dulu tuan-tuan, saya tak nampak, saya tak menipu palsu. Saya kerja hari-hari. Saya tidak mengenal kekuatan candle mengikut time frame. Saya belasah hari, saya tak tahu yang mana kuat, saya nak masuk je. Ketika mana saya profit, rupanya ketika tu candle kuat. Ketika mana saya MC, ketika tu rupanya candle tak kuat. Saya tak tahu, saya main belasah aja. Jadi sekarang saya tak buat macam tu dah tuan-tuan. Saya cari mana yang kuat berdasarkan kepada daily, kita kenal. Dia akan muncul sekali. So guna yang kuat, entry ikut position dia, then all. Sebab kita trade tuan-tuan dalam suatu situasi di mana kita ada leverage. Okey. Contoh, tuan-tuan menggunakan leverage 1/100. Itu mungkin antara yang kecil. Di Malaysia tuan-tuan, ada broker bagi sampai 1/2000. Ya. Ada lebih pada tu. Maksudnya Pak Su, apa maksud 1/2000? Bermaksud, tuan-tuan kalau ada $100, tuan-tuan boleh trade 100 darab 2000.
bermaksud jumlah sangat besar tu sebab tuan-tuan boleh untung gila-gila. Jadi pada saya tidak mengejar hari-hari. Saya tunggu set up kuat di daily, saya layer. Dan sekali layer tuan-tuan, itu kuat, tuan-tuan boleh dapat ROI 100% atau at least 50%. Okay, satu account. Itu satu account Bulan 2, bulan 3. Itu tolak tepi dulu. Saya tunjukkan kenapa daily itu kuat. Apatah lagi tuan-tuan, kalau tuan-tuan menggunakan setup di weekly yang mampu berlaku ketika rally 5 minggu sekali. Maksudnya bila tuan-tuan nampak re-entry di weekly, dia nak ulang balik lepas tu, dia kena tunggu 5 minggu. Lama tu. Jadi dalam perjalanan 5 minggu tu dah tentu dia akan entry tu betul selama tempoh hingga ke 5 minggu. Jadi lama tuan-tuan 5 minggu ni. At least entry tu tuan-tuan dalam seminggu tu dah tentu betulnya. Jadi maksud saya adalah kita memilih time frame yang mana kebakaran untuk menang sangat tinggi berdasarkan kepada formula yang ada kat BBMA. Saya selalu kat jaga rumah. Benda ni yang saya dapat. Jadi saya ada reason kenapa saya pakai daily. Saya tahu susah nak kalah. Weekly susah nak kalah. Tapi kalau H1 tuan-tuan, memang hari-hari saya boleh kalah. Itu sebab tuan-tuan, saya memang tak scalping. Okay, kebetulan Amin Hassan pun bertanya tentang EA. Ada yang tanya pasal EA, EJ pula. EJ. Tadi EA Euro AUD saya datangkan. Dah terangkan. Okay. Dia dah termasuk sekali. Yang ni Arif Iskandar dan Arif Iskandar minta. Ni pun sempat tak sempat habis ni tak tahu lah. EJ? Maksud? EJ. Okey tuan-tuan. EJ ada Euro JPY. Okey. Sebenarnya Pak Su, bila tuan ni bertanya pasal EJ, saya cuma boleh agak berdasarkan ilmu yang EJ naik. Hanya melihat AUD. Tuan-tuan tahu BBMA best. Tahu dan fahamlah dia punya garisan, dia punya kekuatan tu. Okey. Bila kita bercakap pasal Euro JPY, baik, di AUD pun ada AUD JPY. Ya betul. Jadi kalau kita nampak AUD JPY depan mata ni momentum dari entry buy di daily, jadi Euro JPY pun dalam keadaan ni uptrend jugalah. Itu cerita dia. Tapi adakah betul? Mari kita buka. Jadi anggaran memang kita dah nampak lah. Takkan dia terbalik kan? Takkan kenapa AJ naik, takkan EJ jatuh. Takkan momentum terbalik. Okey, kita tengok Euro JPY. Saya ada simpan tak kat sini. Okey, ada, kebetulan ada tuan-tuan. Okey, kita tengok. Jangan guna M15, nampak semua terkejun. Okey, tuan-tuan. Alright. Tuan-tuan tengok dekat 4 jam saya tahu. Okey, saya faham. Biasa tuan-tuan yang menanya ni, dia guna H4, dia akan rasa macam kau nak pergi mana ni? Ya tuan-tuan, turun naik. Dah macam rumput dah. Atas tu. Pelik kan? Tuan-tuan, apabila kita berada dalam satu situasi, okey ni tips. Apabila kita berada dalam situasi yang mana kita duduk pening, kau nak naik tapi kau jatuh. Kau nak jatuh tapi kau nak naik. Tuan-tuan, bila kita berada dalam keadaan macam tu, pergi kepada time frame yang lebih besar. Yes. Kalau kau nampak dekat H4, mana pula aku nak pergi ni kan. Pergi kepada daily tuan-tuan akan nampak apa dia tengah buat. Dia tengah buat zone re-entry buy, tapi dia sideway dia panjang. Kenapa saya kata masih lagi buy trend? Sebab EMA 50 ni tuan-tuan masih rapat dengan mid dan jauh pada low. Memang low dia makin naik, tapi jarak dia masih jauh. Dan jika tuan-tuan kalau dia terus naik di sini tetapi tidak ada macam momentum buy, itu jadi MHV. Itu standby untuk sell. Itu bentuk yang biasa sangat berlaku. Bentuk yang saya suka sangat, biasa sangat berlaku. So bila macam ni tuan-tuan memang sideway lah, memanjang. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu tempat-tempat terbaik, sebab ini adalah momentum buy di daily. Betul. Dan ini adalah re-entry buy di daily. Jadi sekali lagi, gunakan kefahaman multi time frame. Apabila berlaku re-entry buy di daily, di 4 jam adalah market hilang volume buy, dan di zone MHV buy itulah tempat dia. Okay, saya bagi contoh lah. Kebetulan di depan mata tuan-tuan kan. Okay, sebab minggu ni saya belasah AUD je. Dah simpan dengan gol relax. Lepas tu anak tengah lasap asuh, pening kepala. Okay, okay tuan-tuan saya buka. Sekarang lepas tu kalau saya pergi kepada daily, apa yang saya nampak, apa yang kita nampak tuan-tuan, ini bacaan momentum. Ini bacaan re-entry buy. Dalam hati kita,
Bila lah aku nak naik, tak naik. Okay. Tapi bila kita dalam keadaan ni, saya tuan-tuan ada bertanya sama saya, bang, ini nak sell ke buy? Dia kata buka daily. Ada momentum buy? Ada. Tengok MA50 dengan mid BB, masih dekat. Low BB memang menaik, tapi jarak masih jauh. Masih lagi ada kekuatan nak naik, masih lagi. Dan pair JPY tuan-tuan, satu lagi, bila tuan-tuan nak buy di JPY, cuba tengok semua pair JPY. Dia akan membantu. Membantu. Dan tuan-tuan nampak kat sini berdegit kan? Lepas tu soalan ni tuan-tuan buat saya tangan gatal. Tu masalahnya tuan-tuan tanya, saya geram nak kena macam ni. Sebab bakso, sebab dia macam ni. Kalau ada satu candle tuan-tuan bakso, dia berdegit panjang kan, one day dia akan muncul sebatang, boom, dia akan lompat. Itu dia. Memang macam tu. Sebab sideways di taraf kecil adalah re-entry taraf besar. Sekali lagi, sideways di TF kecil adalah re-entry di TF besar. Okay. Jadi kalau saya kecilkan tuan-tuan, ini daily tak pernah nampak, pergi kepada 4 jam, tuan-tuan akan nampak lebih jelas dekat sini. Nampak saya besarkan tuan-tuan Okey, Allah besar now. Okey, nampak tak Allah candle ni basuh? Allahu Akbar. MA50 candle tuan-tuan, dia touch MA50 ni, dan dia berada di antara mid dengan low tuan-tuan. Betul. Apa sahaja candle yang berada di antara mid dengan low tanpa ada macam momentum sell, inilah market hilang volume buy di 4 jam. Dan inilah zone yang terbaik untuk buy pada hari ini. Dan di antara 5-10 high ke 5-10 low tuan-tuan, kalau mungkin ada nak scalping kan, ada pada 5-10 ke 5-10 low 4 jam, full structure di M15. Kalau tuan-tuan buka M15, okey. Ni pun nampak bentuk dia. Nampak tak? Deng, nampak? Kenapa saya kata zone buy? Tuan-tuan nampak tak M15? Ni M15. Nampak naik, ni MACD jatuh. Ni nampak momentum? Ni momentum ni. Ni momentum, ni re-entry. Okay. Nampak tak MA50 berada di atas garisan BB? Nampak tak top BB dah mula menguncup? Tu tandanya jatuh ni dah lemah. Okey. Jatuh dah lemah. Tu sebab saya kata H4 MHB buy. Cuma full structure di M15. Tengok M15, tuan-tuan nampak dia dah menguncup. Tuan-tuan tengok, kalau katakan mungkin nak belajar mungkin nak belajar, katakan tak nak entry tu, tapi nak belajar ya ke. Okey, tuan-tuan tengok low BB ni. Nampak tak dia dah mula menguncup? Tuan-tuan tengok dia nanti dia naik menguncup ke atas, dan candle tidak ada touch di low BB. Itulah MHB buy di M15. Dan MHB buy di M15 tuan-tuan adalah apa? Adalah re-entry buy di taraf lagi besar. Dan ni tanda-tanda jatuh dah lemah. Ni cara baca dia lah. Saya tak ambil sebab saya biasanya saya ambil besar, saya layer dan saya simpan dia. Saya nak yang jauh sikit lah. Tak agak nak tengok. Tapi bagi orang yang kaki scalping, yes, dia tengah nak mencari zone-zone MHB buy di M15, yang mana pergerakan adalah daripada zone 5-10 low di H4 ke 5-10 high di H4. Zone sini, kalau tuan-tuan baca H4 macam ni. Saya buka tuan-tuan, bila saya buka 4 jam, mata saya akan tengok top BB. Mata saya akan tengok low BB. Kenapa? Sebab low top BB di H4 dan low BB di H4 adalah kawasan terendah daily dan tertinggi daily. Saya akan set otak saya kata mana tertinggi daily, mana terendah daily. Macam Basu, ini kawasan tertinggi daily. Ya Basu, ini kawasan terendah daily. Sekarang candle sekarang ni dekat dengan terendah ke tertinggi? Terendah. Jadi kita nak buy ke nak sell? Buy lah. Waktu dah tahu dah. Itu je, dia bagi simple. Waktu dah tahu dah. Alright. Okey, alhamdulillah kita pun dah menghampiri ke 11.30 malam. Okey sikit, Saiful Nur Aizat channel cikgu saya pegang sekarang sampai sekarang. Alhamdulillah lepas minggu follow peroleh hasil, walaupun turun naik no problem. Tak apa, tak masalah. Itu latihan. BBMA cikgu yang mudah difahami, harap sentiasa update. Poin penting cikgu, setiap video adalah momentum. Yes. Di satu H4 H1. Yep. Terbaik. Kambing nampaknya Akikah Hazmin, sorry goal kita awak. Tak apa, kita ada record, tak ada masalah. Pergi dekat YouTube channel pun boleh. Tak ada masalah. Okey, EJ Ariskandar kasih radu Cikgu Syashi. Thank you cikgu. Okey, kemudian kita ada Mak Tera, salam cikgu, boleh kongsi
USD CHF. Saya akan bawa USD CHF ni pada minggu hadapan. Baik, dengan itu saya tinggalkan anda dengan Cikgu. Terima kasih terlebih dahulu kepada anda, kepada Cikgu, halalkan segala ilmu yang telah dicurahkan. Dan saya doakan kepada anda di luar sana akan terus memahami, konsisten dalam mendapat profit, insya-Allah. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Jaga SOP, kita jaga kita. Bye.